Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin sidang Jumaat rahimakumullah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dan juga kita bersyukur kepada Allah, kita dapat sama-sama menghadirkan diri ke rumah Allah pada tengah hari ini dan sama-sama dapat kita berniat i'tikaf di dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW kepada golongan yang datang awal, dapat pahala seolah-olah dia mengorbankan seekor unta. Mudah-mudahan pahala itu Allah bagi kepada kita. Dan kita juga sangat-sangat bersyukur kepada Allah kerana kita terpilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Maulidur Rasul ini, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, tajuk tazkirah kita pada tengah hari ini iaitu, betul ke kita cinta Nabi? Buktikan. Ni tuan-tuan, kita nak sembang berkaitan dengan bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang selalu sebut saya sayang kepada Nabi. Setiap kali dia marhaban, dia akan kata ya habibi, ya Muhammad, wahai kekasihku, wahai Muhammad. Tanya dia, pakcik sayang kat Nabi? Allah sayang sangat. Makcik sayang kat Nabi? Sayang sangat. Kita tengok pakai seluar pendek, semayang pun tak. Contoh ni tuan-tuan, makcik tu pakai rambut ya Allah tak tutup aurat, pakai baju ketat, sendat yang padat, kadang-kadang siap terangkat nampak pusat, dan kadang-kadang terjebak dalam mungkar dan maksiat. Tapi kalau dia ditanya hati dia, dia kata sayang sangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia, tuan-tuan, apa bukti orang sayang kat Nabi? Banyak tanda-tanda orang tu sayang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena adakan tanda itu pada kita. Tanda yang pertama iaitulah orang itu akan mengikut jejak langkah Nabi. Dia mengamalkan sunnah Nabi dan mencontohi Nabi dalam kehidupan dia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, Allah Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ni, tuan-tuan, orang nak kahwin dua hafal ayat ni. Sebab dia belajar dengan ada satu ustaz ni kata, kalau kau nak kahwin dua takut bini marah, kau hafal ayat ni, kau tiup telinga 3 kali. Kan, maka dia pun hafal lah. Tapi bini dia pandai, tiap-tiap kali nak tidur dia pasang hak tutup telinga. Tadi tak dengar, tak boleh kok tuan-tuan kan. Ada orang, saya gelaknya sebab ada orang datang talaqi dengan saya. Talaqi ayat ni, saya ingat dia nak talaqi Fatihah. Dia kata, ustaz nak betul bacaan sikit. Saya kata silakan. Terus dia baca ayat ni. Saya kata, tak pernah lagi aku jumpa orang datang talaqi surah ni. Apa pasal? Dia kata ada orang bagi tahu, kalau baca ayat ni tiup telinga bini 3 kali, bini bagi kahwin lagi. Dahsyat, dia semangat dia kan. Allahu Akbar. Saya pun tak tahulah sebab saya pun tak pernah try, tuan-tuan.
Tapi ayat ni Allah cerita apa? Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad kepada kaum kamu ataupun umat kamu, in kuntum tuhibbunallah, kalau betul-betul kamu sayang kepada Allah, kalau betul-betul declare kita sayang pada Allah dan termasuklah sayang pada Rasul, fattabi'uni, maka ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini asal menempelak golongan Yahudi Nasrani yang declare mereka sayang Allah tapi mereka tak sayang Rasulullah. Mereka ni sayang Allah aja tapi tak nak ikut Nabi. Allah tempelak mereka. Kalau betul kamu sayang kepada Allah, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kekasih Allah, itulah utusan Allah yang membawa ajaran Islam yang disuruh oleh Allah, agama Allah. Begitulah bila sampai kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat ini kita amalkan. Kalau betul kita sayang pada Allah dan Rasul, fattabi'uni, maka ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah sayang kepada kita, barulah Allah ampunkan dosa kita, dan Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Mengasihani. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita tajuk khutbah kita hari ini berkaitan dengan Nabi SAW bercakap dan mengamalkan apa yang dicakapkan oleh Nabi. Nanti kita akan dengarlah khutbah kan tuan-tuan. Tapi Nabi Muhammad ni kita kena cek, kita adakah apa yang kita tuturkan sehari-harian agak-agak berapa persen persis seperti pertuturan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perangai kita, budi bahasa kita berapa persen menyamai perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah dalam tafsir fi Zilalil Quran, dia kata antara kehebatan generasi sahabat ini, mereka ini bila masuk Islam, mereka berusaha bersungguh-sungguh menjadi generasi Al-Quran yang unik, yang berusaha untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sahabat Nabi kalau dia nak makan, dia teringat macam mana Nabi makan. Kalau dia jumpa kawan, dia teringat macam mana Nabi jumpa kawan, Nabi bagi salam dulu dan sebagainya. Kita balik rumah tanya bini kita, Ayang tolong letak markah, berapa persen abang ni nampak macam dengan Nabi, berapa persen daripada cakap, budi bahasa, amal ibadat, perangai, tutur kata dan sebagainya. Bini jawab, saya nampak abang ni 100% labu-labi je, dengan Nabi jauh panggang daripada api, cara cakap pun macam Abu Jahal je lebih kurang, ibadat pun malah masjid pun tak pergi. Kat mana kata nak bersih macam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pakai pun macam apek je, kan. Apek kata ayah kita selupa mah, wa selo pendek lu selo pendek mah, wa tak tutup aulat lu tak tutup aulat, wa losa lu losa. Ini kalau mati confirm satu neraka. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, jadi kita nak cuba tuan-tuan mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Sunnah Nabi ni tuan-tuan banyaklah kan. Contohnya macam hari ni, tuan-tuan datang masjid pakai minyak wangi, niat sunnah Nabi. Tuan-tuan datang masjid awal, niat sunnah Nabi. Tuan-tuan salat di masjid berjemaah, Nabi salat berjemaah di masjid, niat sunnah Nabi. Malahnya banyak benda tuan-tuan yang sunnah. Jangan pelekeh orang, eleng kau ikut satu je, tak, satu pun okey, akan datang duanya, akan datang tiganya, akan datang empatnya. Kalau kita dah ikut tiga, cuba yang keempat, yang keenam dan ketujuh, sampailah insya-Allah kita dapat sebanyak-banyaknya mengamalkan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Sunnah Nabi yang paling ringan sampailah yang paling besar, menegakkan sebuah negara Islam. Ya, Nabi, sunnah Nabi ini tuan-tuan tegak negara Islam Madinah Al-Munawwarah yang bersendikan Quran dan juga hukum hakam daripada sunnah Nabi itu sendiri. Itulah sunnah Nabi yang terbesar. Di tuan-tuan muslimin dan muslimat, banyaklah kelebihan-kelebihan orang yang beramal dengan sunnah Nabi ini tuan-tuan. Banyak. Nabi kata taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggal kepada kamu dua perkara yang kalau kamu semua berpegang teguh dengan apa yang aku tinggalkan ini,
kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Quran dan sunnah aku. Ni kajilah balik tuan-tuan. Dalam topik ni panjang kan, yang diceritakan sunnah-sunnah ni panjang. Tapi maksudnya sunnah ni perjalanan hidup Nabi, cara Nabi hidup, way of life Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi ketua keluarga, macam mana Nabi jadi pemimpin, macam mana Nabi jadi sahabat, macam mana Nabi jadi individu. Ini semua sunnah. Macam mana Nabi jadi ayah kan, macam mana Nabi makan, macam mana Nabi cakap. Ini semua tuan-tuan perlu kepada kajian yang mendalam untuk kita mengikut apa yang dia ajar oleh Nabi. Baik, yang kedua, orang sayang kat Nabi ni tuan-tuan, dia banyak ingat dan banyak sebut Nabi. Batu orang Melayu ni insya-Allah antara tanda ciri-ciri orang Melayu ni sayang Nabi, sambut maulid Nabi tak pernah tinggal. Tapi nampak macam tak apa sayang pun ada, iaitu dia setahun sekali je sebut Nabi. Sebut labu-labi lagi kerap pada Nabi ada juga tuan-tuan. Ada juga orang duk komplain kita ni kan, dia kata kita ni tiap-tiap tahun maulid Nabi je ada ceramah. Saya kata tu pun tak cukup. Tak cukup, sebab orang sayang kat Nabi dia sebut selalu, hari-hari. Dia sebut tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari. Sebab tu kita ni baca dalam Quran, Allah Ta'ala sebut wa rafa'na laka zikrak, wahai Muhammad kami angkat sebutan nama engkau. Sebab tu orang Islam ni tuan-tuan, dia buat apa pun dia tak boleh lari daripada sebut nama Nabi. Dia azan, padahal azan ni tuan-tuan nak panggil orang semayang. Kalimah azan ni tuan-tuan, kalau nak panggil orang semayang cukup dengan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Nak panggil orang semayang ulang banyak kali. Oh semayang, solat kan, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, buat 18 kali. Tak, Allah tak suruh start gitu. Allahu Akbar dulu, asyhadu an la ilaha illallah. Nak ajak orang semayang, ajak orang ingat Nabi. Sebab orang tak sayang Nabi dia tak datang. Orang sayang meniaga dia tak datang. Ni duduk kat masjid ni hari Jumaat, kita panggil dengan nama Allah dan nama Rasul, Allahu Akbar dengan nama Allah. Allah paling besar, dia duduk besar bawah besar dia juga tuan-tuan. Sebut nama asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bila orang semayang dia pergi isap rokok lantan dah, contoh. Makna dia tak sayang Nabi. Orang sayang Nabi, Nabi di hati tuan-tuan, selalu dia ikut, dia ingat. Sebab itu ada pepatah Arab, pepatah Arab dia kata apa? Man ahabba syai'an aksara min dhikrih. Orang yang cinta kepada sesuatu, dia sebut sesuatu itu berterusan. Maknanya dia selawat selalu kan tuan-tuan, dia baca hadis Nabi selalu, dia teringin nak pergi ziarah Nabi, dia ingat Nabi. Macam kita teringat kat mak kita tuan-tuan, duduk saja-saja mata berlenang, kenapa nangis bang, teringat kat mak. Mak dah meninggal kan, terus baca Fatihah untuk mak. Kadang lalu tengok orang buat wakaf, terus ambil duit ni untuk wakaf untuk mak. Untuk mak, sebab apa? Teringat kat mak. Anak yang ingat kat mak tu anak sayang kat mak. Ini tak ingat, kampung dia tinggal dah. Kubur mak setahun sekali nak ziarah susah kan. Dia ziarah kubur Syekh Wangti, nu dia ziarah nu apa Batu Nisa orang Kapi, pergi ziarah nu kan, pergi apa tempat orang, ialah tokoh-tokoh yang orang panggil bahan-bahan seni lah kan, dia pergi ziarah. Kadang-kadang pergi Thailand lagi kerap dia ikut ziarah kubur mak dia. Anak apa macam ni kan tuan-tuan. Orang sayang dekat mak, dia kena ingat sebut nama mak selalu, dan dia selalu usaha untuk tuan-tuan bagaimana nak bantu mak dia masa hidup dan masa mak dah meninggal. Apatah lagi kepada Nabi SAW. Dia tuan-tuan, ulama menyebut bagaimana cara kita sayang, kita sebut Nabi kerak ni, kita bacalah kitab-kitab daripada tulisan alim ulama yang menceritakan kisah Nabi ni. Kita baca untuk kita, baca untuk anak kan. Kisah Nabi hadiahkan ke anak-anak ni, buku-buku cerita kisah Nabi ni. Kemudian berusahalah tuan-tuan untuk kita ni mengetahui apa yang Nabi buat dan cuba untuk ikut kan. Itu tanda orang sayang. Tanda sayang yang ketiga, orang itu memperbanyakkan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadat yang paling senang tuan-tuan selawat. Tak perlu ambil wuduk. Tuan-tuan,
Tak perlu tuan-tuan perlu ada duit, tak payah. Tuan-tuan duduk atas kereta, duduk atas motor, jalan kaki, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salam. Tak ada alasan. Tuan-tuan gagak pun boleh sebut, tuan-tuan bisu pun boleh, dalam hati kira tak tuan-tuan kan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Taala sebut, nanti Tok Bila akan kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya orang yang beriman, selawat dan salamlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salam penghormatan yang penuh ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama menyebut bahawa faedah orang berselawat dekat Nabi ni banyak, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nombor satunya, bila kita sebut nama Nabi Muhammad ni melahirkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut sekali, Allah Ta'ala akan bagi 10 rahmat daripada Allah kepada orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap selawat Allah Ta'ala akan bayar cash 10 rahmat diberikan oleh Allah kepada orang yang berselawat. Ada satu cerita tuan-tuan, Imam Suyuti. Imam Suyuti meriwayatkan ada satu kisah, satu orang ni dia kahwin tuan-tuan. Lepas tu bila kahwin, masalah rumah tangga, masalah clash dengan bini, masalah clash dengan bini. Dia ni bila kambing pula susu tak ada kan, kambing pun tak beranak. Jadi dengan bini pun dah lah clash lah tuan-tuan. Akhirnya dia mengadu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan kat dia, kau buat 3 perkara. Tuan-tuan boleh amalkan ni dalam kata Imam Suyuti dalam kitab dia tuan-tuan. Baik, Imam Suyuti kata, Nabi sebut yang pertama, kau balik rumah, sebelum kau masuklah rumah kau bagi salam. Jangan panggil nama bini, jangan hoi hoi, jangan hoi ya hoi, tak boleh tuan-tuan ni. Kita kena assalamualaikum warahmatullahi. Bini kita lah rumah, anak kita lah rumah, bapa kita lah rumah, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi kata afshus salam bainakum tahabbtum. Hamburkan salam di antara kamu, berkasih sayanglah kamu. Tuan, amalkan, budayakan salam dekat rumah, salam dekat masjid. Ni ada orang masjid pun jumpa kawan, oi ya hoi tuan-tuan. Bukan menyamun kawan kita, hoi ya hoi tuan-tuan kan. Ya tahu lagi assalamualaikum. Budayakan kat masjid ni, kita nak nampak sunnahnya. Bukan takat serban, bukan takat minyak wangi, bukan takat kayu sugi, tapi budayakan cakap-cakap yang salam. Afshus salam bainakum tahabbtum. Nombor 1. Yang keduanya Nabi pesan, nak masuklah rumah kau selawat dulu 3 kali. Sebab satu selawat dapat 10 rahmat. Kalau 30 rahmat masuklah rumah kan. Masuklah rumah, selawat dulu, buka pintu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita masuk dah 30. Dan yang ketiga, masuklah rumah, bacalah qul huwallah 3 kali baru masuk. Seolah-olah kita khatam Quran depan pintu. Setan tuan-tuan, bila kita dah baca qul huwallahu ahad tu depan pintu, dia break, tak jadi follow. Kalau tidak, followers kita banyak. Kita pergi kampung tu, dekat Tasik tu, dia ikut balik tuan-tuan. Nama je peri, tapi buruknya tidak terperi tuan-tuan kan. Jangan main-main. Dia masuklah rumah, jadi dia akan sebarkan benda-benda yang tak elok. Bini kita tengok muka kita, nampak macam jin borragas. Kita tengok muka bini, ya Allah, macam Pontianak. Dah lah rambut dia macam Pontianak sungguh. Kan? Kita tengok tak ada kasih sayang. InsyaAllah orang ni buat. Lepas dia buat tak berapa lama, dia pun datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, alhamdulillah ya Rasulullah, isteri saya dah lembut dengan saya. Barakah dia ada, saya perah susu kambing dah banyak. Alhamdulillah. Kadang-kadang barakah ni Allah bagi simple, mudah tapi berkat. Kan? Susu kambing banyak tuan-tuan, boleh jadi kaya. Jangan main-main. Susu kambing mahal sekarang ni kan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat. Baik, jadi orang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, insya-Allah akhirat besok tuan-tuan akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian tuan-tuan, orang yang sayang kat Nabi lagi,
Tanda orang sayang kat Nabi ni tuan-tuan iaitu dia berusaha untuk mengkaji sifat-sifat Nabi, akhlak-akhlak Nabi, dan keutamaan-keutamaan fadilat yang Allah bagi kepada Nabi. Tuan-tuan, sebab tu orang sayang kat Nabi ni tuan-tuan, dia beli buku yang cerita kisah Nabi. Contohnya tuan-tuan, apa kisah yang selalu ustaz-ustaz duk baca Syama'il, kan, kitab Syama'il, kita beli nak baca kisah Nabi. Ini tuan-tuan buku Doraemon kita beli, nak tahu cerita asal usul Doraemon. Tuan-tuan, kisah Nabi tak rasa nak beli. Patut tiap-tiap rumah orang Islam ni ada buku-buku yang menceritakan kelebihan Nabi, fadilat Nabi, kan, contoh dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kita suka bila ustaz-ustaz ni baca kitab hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suka sangat tuan-tuan. Lepas tu dalam hadis arba'in, awal-awal muqaddimah hadis arba'in tu dia bawa satu hadis. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Ya kan, tuan-tuan buka kitab hadis arba'in yang Yawi tu. Awal-awal tu dia bubuh hadis tu. Dia kata naddarallahu imra'an, Allah Ta'ala akan memberikan, nadhara ni maksudnya kemuliaan ataupun keindahan pada satu-satu orang. Ya tuan-tuan, kalau dalam Quran ada kata nadhara ni Allah gunakan nadhirah, wujuhun yawma idzin nadhirah, berseri-seri, rupa dia serenuk, kan, ini orang bagi nadhara. Allah bagi pada muka-muka yang rajin mendengar hadis-hadis Nabi. Nadharallahu imran sami'a maqalati, dia suka dengar hadis aku, kan, dia suka dengar hadis aku. Tak kira lah orang tabligh baca lepas mayang tu cerita hadis Nabi, dia dengar. Sebab apa? Itu bukan ayat orang tabligh, tu ayat Nabi. Fadilat solat dia dengar. Sebab apa? Menghormati hadis yang dibacakan, kan. Tapi ada setengah orang tuan-tuan, dia tak suka baca hadis, dia baca kesimpulan. Jangan baca hadis dulu. Itu perkataan yang perlu dihormati, bukan kesimpulannya. Kesimpulan tu boleh kita buat, tapi Nabi cakap apa, kan. Orang yang suka mendengar kata-kata Nabi ni, fawa'aha ni maknanya dia cuba hafal, dia cuba ingat. Fa'addaha, kemudian dia tunaikan kama sami'aha, seperti mana dia dengar. Jadi orang lepas semayang, kalau tu baca fadilat solat berjemaah, aku azam, aku nak semayang jemaah, tak nak tinggal. Kelebihan solat sebelum subuh, kan, seperti mana melebih daripada fadilat dunia. Aku nak ambil. Kelebihan semayang Jumaat datang awal, seperti dapat sedekah seekor unta, aku nak dapat. Barulah semua orang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, insya-Allah. Kama sami'aha, inilah tuan-tuan, Allah Ta'ala akan menjadikan wajahnya mulia, insya-Allah, di hari akhirat. Di tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya rasa cukup sekadar tu yang dapat saya sampaikan dengan peruntukan masa yang cemburu ni tuan-tuan, mencemburui kita. Di tuan-tuan muslimin dan muslimat, terakhirlah sikit saya nak sebutnya, iaitu orang sayang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena sentiasa merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling-paling kurang nak pergi tengok kubur Nabi lah. Ramai di antara kita ada duit, tapi tak pernah rasa nak pergi tengok kubur Nabi. Nabi kata, siapa yang dalam hidup dia ni tak pernah pergi ziarah Nabi, faqad jafani. Man lam yazurni faqad jafani. Siapa yang tak pernah ziarah aku, inilah orang yang sebenarnya jafa. Jafa ni bahasa kita, orang yang bersikap, bahasa kita jafa ni kering, orang buat dek, tuan-tuan, kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, jom kita sama-sama pergi ziarah, tuan-tuan, jejak Rasul. Korang-korang kumpul duit, tuan-tuan, nak pergi ziarah kubur Nabi, Madinah Nabi, kan. Saya pernah tengok satu orang India, dia sampai saja tuan-tuan Masjid Nabawi, masuk tu dia menangis teresak-esak sambil dia angkat tangan, Assalamualaikum ya Rasulullah, menangis tuan-tuan. Orang rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada, insya-Allah, kalau tuan-tuan ada duit, kumpullah, jom kita kesap bersama-sama jejak Rasul. Insya-Allah bulan 12 ni saya akan insya-Allah bawa jemaah lagi bulan 12. Kalau tuan-tuan nak pergi dengan saya, lepas
Jumaat jumpa saya insya-Allah, kita deal sama-sama jejak Rasul kan. Kita umrah jejak Rasul insya-Allah, untuk orang bagi apa, melepaskan kerinduan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.